Assalamualaikum, apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Cikgu harap semua murid cikgu sihat untuk meneruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini bersama dengan Cikgu Syu lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai mudahnya menyiram. Agak-agak murid lah. Hari ini alatan apa pula yang kita akan kenal untuk cara untuk memudahkan kita menyiram. Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, untuk hari ini murid akan dapat mengenal pasti dan membina ayat tanya dengan betul. Okey, mari kita lihat pula apa aktiviti yang murid akan buat untuk pembelajaran kita hari ini. Ada 3 aktiviti utama yang kita akan laksanakan untuk hari ini, iaitu yang pertama, murid akan mengetahui apa itu ayat tanya. Kemudian aktiviti kedua kita akan membaca dan mengenal pasti ayat tanya dalam petikan. Kemudian yang ketiga, murid akan membina ayat tanya dengan betul. Sekarang mari kita pergi kepada aktiviti pertama kita dulu, iaitu kita akan mengetahui apakah ayat tanya. Okey, mari kita lihat. Baiklah, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks murid ada menyatakan dalam musi cilik. Apa itu ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Okey, di sini dia ada menekankan di mana ada nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Bagaimana itu? Nanti kita boleh lihat. Okey, untuk ayat tanya hari ini kita akan belajar ada 2, iaitu yang pertama kita akan tahu ayat tanya tanpa kata tanya. Kemudian yang kedua kita akan belajar ayat tanya dengan kata tanya. Ada 2 jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Bagaimana? Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu ayat tanya tanpa kata tanya. Bagaimana ayat tanya tanpa kata tanya? Okey, ayat tanya tanpa kata tanya ni dia diucapkan dengan nada suara yang tinggi. Dia tak ada kata tanya yang digunakan dalam penggunaan ayat ini. Bagaimana? Okey, kemudian ada tanda soal pada hujung ayat itu. Kemudian dia boleh disertai dengan kata partikel kah. Okey, bagaimana dengan suara tinggi? Okey, cikgu bagi contoh satu. Tanpa kata tanya, kalau biasanya kata tanya yang kita sertai adalah apa, bagaimana, siapa, bagaimana, kenapa. Okey, tapi untuk ayat tanya tanpa kata tanya ni dia tak ada kata tanya. Bagaimana? Okey, contoh ayat pertama cikgu bagi. Awak sudah makan? Bagai itu. Kita boleh lihat kan bagaimana kita tuturkan untuk menyoal seseorang menggunakan nada suara yang tinggi. Contoh yang lain, awak tinggal di sini. Bagi itu adalah ayat tanya tanpa kata tanya, di mana dekat hujung ayat itu kita akan letak tanda soal. Okey, kemudian kita lihat ayat tanya dengan kata tanya. Yang ini biasa murid lihat, di mana mengandungi kata tanya seperti berapa, bagaimana, siapa, apa. Kemudian kata tanya boleh diletakkan sama ada di awal ayat ataupun di akhir ayat. Kemudian boleh disertai dengan kata partikel kah. Biasanya ayat tanya ni ada sama ada guna kah ataupun tiada kah pun boleh. Okey, kita lihat contoh ayat tanya. Okey, sebelum tu mari kita lihat dahulu ada berapa kata tanya dalam ayat tanya. Okey, sepertinya siapa, bila, di mana, berapa, apa, mengapa dan bagaimana. Ini adalah kata tanya yang selalu murid jumpa dalam bahasa Melayu. Okey, kita lihat dahulu contoh ayat untuk ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, yang pertama, baju bola Messi cantik. Tengok tak bagaimana cikgu tuturkan untuk kita tahu ayat itu adalah ayat tanya. Sebab di sini tak ada kata tanya digunakan. Okey, dia bagaimana kita nak tahu? Kita boleh lihat sama ada pada hujung ayat itu ada tanda soal ataupun menggunakan nada yang tinggi atau macam ni. Baju bola Messi cantik. Itu. Okey. Kemudian yang kedua bagaimana dituturkan? Okey.
Baju bola Messi cantik kah? Ini ada penggunaan kata partikel kah. Ada di hujung ayat, di hujung akhir ayat itu ada guna kah. Kemudian tanda soal. Kemudian yang ketiga, cantikkah baju bola Messi? Cantikkah baju bola Messi? Kita boleh tahu bagaimana ayat itu adalah ayat tanya. Kalau kita tutur dalam bahasa yang biasa, ayat yang biasa, dia tak jadi ayat tanya. Jadi dia akan jadi ayat penyata. Contoh dia, yang pertama ni, baju bola Messi cantik. Itu nada yang berlainan dengan yang cikgu tuturkan sebelum ni. Kalau biasa, baju bola Messi cantik, itu ayat penyata. Tapi kalau ayat tanya, baju bola Messi cantik, beza kan nada suara di situ. Itu adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Kalau ayat tanya dengan kata tanya, ini biasanya kita gunakan kata tanya. Okey, yang pertama, kemalangan itu berlaku bila? Kita boleh lihat kan, kata tanya yang digunakan di sini adalah bila, tapi dia letakkan pada akhir ayat ini. Okey, kemudian yang kedua, bila kemalangan itu berlaku. Di sini dia letak di hadapan, tapi dia tiada kata partikel kah. Kemudian yang ketiga, bilakah kemalangan itu berlaku? Ini pun di hadapan, tetapi disertai dengan kata partikel kah. Ketiga-tiga ini adalah ayat tanya dengan kata tanya. Baiklah murid-murid, kita dah tahu tadi apa itu ayat tanya. Sekarang kita pergi kepada aktiviti kedua kita, iaitu kita akan membaca dan mengenal pasti ayat tanya. Murid-murid bolehlah rujuk dalam buku teks masing-masing pada muka surat 119. Baiklah, mari kita lihat petikan mudahnya menyiram. Kita lihat perbualan di antara Alif, Zara dan kawan-kawannya. Okey, Alif, kawan Zara, berbual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasa siraman. Bagaimana alat pemasa siraman itu? Mari kita lihat. Okey, mari kita baca dialog perbualan di antara Alif dan ayahnya. Okey, Alif, ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasa siram. Jadi Alif ni bertanya kepada ayahnya apa yang ayah dia buat. Jadi ayah dia membalas, dia sedang memasang alat pemasa siraman. Bagaimana alat pemasa siraman? Mari kita teruskan bacaan kita. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ayah hendak memasang alat ini, alat pemasa siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Mengapa ayah memasang alat ini? Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja. Di situ kita dapat petunjuk di mana alat pemasa siraman ni adalah alat yang dipasang dekat paip air. Sebab apa? Untuk memudahkan kerja. Kerja apa yang dimaksudkan oleh ayah Alif ini? Mari kita teruskan bacaan kita. Okey, kita teruskan. Mengapakah ayah memasang alat ini? Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Jadi di sini ayah menyatakan dia pasang alat pemasa siraman itu untuk memudahkan kerja siraman tanaman yang ada di rumah Alif. Jadi Alif bertanya lagi, bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Okey, ayah kata alat ini berfungsi secara automatik. Bermaksud dia bekerja secara sendiri. Mari kita lihat lagi. Wah, bagusnya alat ini. Okey, selepas itu ada ditinggalkan ruangan kosong bersama tanda soal. Jadi di situlah nanti kita akan membina ayat tanya yang sesuai berdasarkan jawapan yang diberikan oleh ayah Alif itu. Okey, mari kita teruskan dahulu bacaan kita. Alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Jadi, alat yang dimaksudkan oleh ayah Alif itu iaitu alat pemasa siraman. Pemasa siraman berfungsi untuk menyembur air mengikut masa yang telah ditetapkan oleh ayah Alif. Jadi, Alif bertanya lagi, berapa lamakah tempoh siramannya, ayah?
Okey, tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Di situ kita tengok kan, alat itu boleh ditetapkan berapa minit untuk kita yang kita nak untuk menyiram tanaman di rumah Alif itu. Okey, kita teruskan lagi. Alif. Okey, di sini dia tinggalkan ruangan kosong lagi untuk kita bina ayat tanya nanti. Okey, apa ayah jawab? Okey, alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Ayah dia dah tetapkan masa untuk menyiram tanaman yang ada di rumah Alif itu sebanyak 2 kali sehari. Kemudian Alif bertanya lagi, nanti kita akan bina ayat yang sesuai. Jawapan ayahnya, alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Jadi ayah dia dah tetapkan bagaimana alat siraman itu akan mula menyiram pada mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, kita teruskan lagi bacaan kita. Okey, Alif kata, terima kasih ayah kerana memberikan penerangan. Ayah kata, sama-sama. Jadi, ayah Alif dah beri penerangan bagaimana alat pemasa siraman itu berfungsi, bagaimana cara untuk menggunakannya pada tanaman yang ada di rumah Alif tadi. Baiklah murid-murid, tadi kita dah baca perbualan di antara Alif dan ayahnya. Jadi, dalam perbualan itu, mari kita kenal pasti di mana ayat tanya yang diberikan. Okey, kita lihat satu per satu. Okey. Yang pertama, ayah sedang buat apa? Okey, pada hujung ayat ini ada kata tanya apa dan tanda soal. Jadi, ini merupakan ayat tanya. Okey, kemudian mari kita lihat lagi di mana ayat tanya. Ayah sedang memasang alat pemasa siraman. Okey, ini adalah ayat penyata. Kemudian, di manakah ayah hendak memasang alat ini? Okey, di sini dia menggunakan kata tanya di manakah. Okey, dan pada hujung ayat ini ada tanda soal. Jadi, ini merupakan ayat tanya. Okey, kemudian seterusnya, ayah hendak memasang alat pemasa siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Ini adalah ayat penyata. Kemudian, mengapakah ayah memasang alat ini? Okey, di sini ada kata tanya mengapakah dan pada hujung ayat ini ada tanda soal. Jadi, ini adalah ayat tanya. Okey, kemudian ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman kita. Ini adalah ayat penyata. Kemudian, bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Okey, bagaimanakah ini adalah kata tanya dan pada hujung ayat ini ada tanda soal. Jadi, ini adalah ayat tanya. Okey, kemudian alat ini berfungsi secara automatik. Ini adalah ayat penyata. Wah, bagusnya alat ini. Pada hujung ayat ini ada tanda seru. Jadi ini merupakan ayat seruan. Okey, kemudian di sini dia tinggalkan ruangan kosong dan tanda soal. Jadi di sinilah kita akan membina ayat tanya yang sesuai dengan jawapan yang diberikan oleh ayah Alif ini. Okey, mari kita lihat lagi. Berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Okey, di hadapan ni ada kata tanya dan pada belakangnya ada tanda soal. Ini adalah ayat tanya. Kemudian tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Ini adalah ayat penyata. Kemudian di sini juga ada ruangan kosong dan tanda soal untuk kita bina ayat tanya. Kemudian di bawah ini pun juga sama untuk kita bina ayat tanya. Nanti kita boleh bina bersama-sama. Baiklah, kita dah selesai pada aktiviti kedua kita, iaitu kita dah membaca dan kita dah kenal pasti ayat tanya yang ada dalam perbualan tadi. Okey, sekarang kita terus kepada aktiviti ketiga kita, iaitu kita akan membina ayat tanya dengan betul. Jadi, murid boleh lagi rujuk pada buku teks pada muka surat 119. Baiklah, mari kita lihat semula pada perbualan Alif tadi. Wah, bagusnya alat ini. Kemudian ada ruangan kosong. Jadi ayahnya membalas, alat ini berfungsi untuk menyembur air mengikut masa yang kita tetapkan. Jadi pada jawapan ayahnya ini kita boleh
buat kesimpulan bermaksud alif ini bertanyakan bagaimana alat itu berfungsi. Jadi ayat tanya yang kita boleh tulis adalah bagaimanakah cara alat ini berfungsi. Itu adalah ayat tanya yang sesuai dengan jawapan yang diberikan oleh ayahnya. Okey, kita lihat yang kedua perbualan seterusnya. Di sini dia tinggalkan ruangan kosong. Kemudian jawapan ayah dia balas, alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Okey, pada hujung jawapan ini kita boleh tengok di mana ayahnya menyatakan 2 kali sehari. Ini adalah masa. Jadi di situ kita boleh simpulkan bahawa kata tanya yang sesuai untuk masa adalah berapa. Jadi ayat tanya yang boleh kita bina adalah berapa kalikah alat ini akan menyiram tanaman. Itu adalah jawapan yang sesuai. Kemudian yang seterusnya, okey, ruangan kosong. Okey, apa ayah dia balas? Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Jadi di sini juga ada menekankan masa. Jadi bagaimana kita boleh bina ayat? Okey, bilakah alat ini akan mula menyiram? Jadi itu adalah jawapan yang sesuai untuk jawapan yang diberikan oleh ayahnya. Jadi murid-murid, apa tugasan yang perlu murid laksanakan untuk hari ini? Untuk hari ini, murid hanya perlu tulis semula perbualan dialog yang tadi yang telah lengkap dengan binaan ayat tanya tadi dalam buku tulis panjang. Jadi apabila dah siap nanti boleh hantar dalam grup Telegram. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu dan lain hari yang cikgu akan maklumkan. Kemudian cikgu harap semua anak murid cikgu memperolehi kejayaan di kemudian nanti. Bye. Assalamualaikum. Cikgu sayang kamu semua.